Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna mimma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Para hadirin, hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita diberikan kebaikan dan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tokoh yang kita pilih pada malam ini untuk kita sebut tentang kisah hidupnya secara ringkas adalah Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Seorang tokoh yang sangat masyhur, tetapi kadang-kadang bila kita bercerita tentang Ali, kita akan berdepan dengan beberapa kelompok orang. Ada kelompok yang menyintai Ali dan terlalu melebih sampai ke peringkat dia jadi melampau. Ada kelompok pula yang sederhana ataupun yang diajar dalam akidah kita ialah mencintai Sayyidina Ali seperti mana cinta kita kepada para sahabat yang lain. Dan ada kelompok yang sampai terlalu mengabaikan, membenci pula Sayyidina Ali. Jadi bila kita bicara tentang tokoh yang hebat ini, kita patut mulakan dengan sebut ialah dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, kecintaan kita kepada sahabat sama. Ya, kecintaan kita kepada sahabat semua. Maknanya tak ada kecintaan kita kepada para sahabat bukan dibelah-belah bahagi. Bukan cinta kepada sebahagian, benci kepada sebahagian. Kasih kita kepada bulan, demikianlah kasih kita kepada matahari. Tidak pula kita jadi kasih kepada bulan, benci matahari. Itu satu benda yang salah dalam ajaran kita. Sebab itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih, dalam syairnya, dalam rangkuman syairnya, menceritakan tentang pandangan yang tepat, tentang pegangan yang tepat. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah hubbus sahabati kulluhum li madhhab, hubbus sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa likullihim qadrun ala wa fadailun lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Kata Ibn Taymiyah, kalau orang tanya kepada aku apa pandangan aku tentang sahabat ni, hubbus sahabati kullihim li mazhabun, kasih kepada semua para sahabat, kasih kepada semua para sahabat, itu pandangan aku. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu, demikian juga kasih aku kepada ahlul bait, kepada keluarga Nabi. Demikianlah kasih aku kepada keluarga Nabi sama macam mana kasih kepada para sahabat. Walikullihim qadrun ala wa fadailun, kerana setiap para sahabat itu tidak kira mudanya, berusianya, wanitanya, lelakinya, Islam awal, Islam kemudian, walikullihim qadrun ala wa fadailu, kerana setiap mereka punya kelebihan dan keistimewaan tersendiri. Semua mereka ada kelebihan, semua mereka ada keistimewaan. Lakinnama as-siddiqu minhum afdalu, tetapi yang paling utama dalam ramai-ramai itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini pandangan yang jelas. Ini pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, tanpa kita sayang sebahagian, marah sebahagian, benci sebahagian, seperti mana yang dilakukan oleh kelompok Rafidah. Kelompok Rafidah, mereka kononnya mencintai Ahlul Bait, dalam pada masa yang sama mereka marah, mereka benci, bahkan mereka mentakfirkan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Sedangkan pandangan yang jelas di sisi kita ialah semua para sahabat kita kasih dan kita sayang kepada mereka. Sebab itu kita baca kisah-kisah mereka supaya mudah-mudahan dengan kita kenal mereka,
sekurang-kurangnya inilah menjadi tiket untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bersama dengan mereka dan sudah tentulah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Para hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, malam ni cerita tentang Ali bin Abi Talib. Cerita tentang Ali ni dia tak akan habis dalam masa yang singkat, ataupun kalau kita sebut beberapa siri pun tak akan habis. Ni kitab depan saya ni, kitab tajuknya Ali bin Abi Talib. Kitab ni satu ni cerita dia ya. Bukan cerita orang lain, bukan cerita sahabat ya. Cerita dia sahaja. Duk ada 1035 muka surat. Lagi kita baca satu-satu boleh. Tadi saudara Ikam suruh kita baca kitab, kita baca kitab ni 1035 muka surat, bila tahun nak habis pun tak tahu. Jadi malam ni insya-Allah kita sebut secara ringkas berkaitan dengan Sayyidina Ali ni siapa, dari sudut namanya, dari sudut keturunannya, dan apa pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah ringkas. Kita mulakan dengan nama. Siapa nama Sayyidina Ali? Namanya Ali. Memang itu nama asalnya. Cuma sebelum daripada diberi nama Ali, ketika dia dilahirkan, mak dia buh nama dia Asad. Asad ni makna apa? Singa. Dia buh nama Asad. Sebab ayah kepada mak Sayyidina Ali, Tok Wan ialah bernama Asad, Fatimah binti Asad. Dan Fatimah ni sangat kagum dengan ayah dia, dan dia nak anak ni kalau boleh jadi macam ayah dia, maka dia buh nama Asad. Tetapi ayah kepada Sayyidina Ali, Abu Talib, apabila dapat tahu kata mak dia beri nama Asad, dia tak berkenan. Dia tak berkenan, nama singa ni bagi dia tak apa, tukar. Maka dia tukar nama Ali, dan nama itulah yang kekal sampai hari ini kita sebut nama dia Ali. Itulah nama yang kita katakan didaftarkan macam itulah. Nama sebelum tu adalah Asad, dan nama tu kurang digemari oleh Abu Talib. Ali bin Abu Talib. Abi Talib berlaku perbincangan di kalangan sejarawan, apakah nama asalnya? Kerana Abu Talib itu nama kunyah, gelaran, kunyahnya. Nama asalnya ada yang kata namanya Abdi Manaf. Ada yang kata nama asalnya Abdi Manaf. Abdi Manaf ni nama orang dululah, orang jahiliah, kerana dia dari sudut penamaan itu kurang tepat. Sebab abdun itu hamba. Hamba dia kena letak kepada nama Allah lah. Abdullah, hamba Allah. Abdul Rahman, hamba kepada Tuhan yang bersifat Ar-Rahman. Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Syahid, Abdul Mu'min. Itu nama-nama yang kalau nama Asma'ul Husna tu, maka kaedahnya kalau nak bubuh nama tu, letakkan abd di hadapan, Abdun sebagai hamba. Orang jahiliah menamakan Abdi Manaf, hamba kepada Manaf. Manaf ni siapa? Manaf ni salah satu nama Tuhan yang ada pada waktu tu. Jadi nama tu kurang tepat. Dari sudut penamaan dia kurang tepat. Walaupun ada sebahagian orang kita nama juga, tapi benda tu kurang tepat. Orang zaman tu dia guna Abdul Ka'bah, Abdul Syams, hamba matahari, hamba Ka'bah. Nama-nama yang macam tu Nabi tukar. Jadi nama Abu Talib diriwayatkan sebahagian sejarawan berpandangan namanya Abdi Manaf. Ada yang kata namanya Amran, ada yang kata namanya Syaibah, ada yang kata namanya Mughirah, dan beberapa pandangan-pandangan lain. Tapi nama yang Abdi Manaf itu pandangan yang paling masyhur di kalangan ahli sejarah. Jadi nama asal dia Abdi Manaf, tapi lebih terkenal dengan panggilan Abu Talib. Abu Talib. Kemudian bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Ini Tok Wan Nabi. Maknanya silsilah Ali bertemu dengan datuk yang pertama lagi. Silsilah Ali dengan Nabi ini dia bertemu pada datuk yang pertama, iaitulah Abdul Muttalib. Dan kita sebut dah Abdul Muttalib nama asalnya Syaibah. Nama asalnya adalah Syaibah kerana ketika dia dilahirkan dia dah ada uban di kepala. Maka ayah dia buh nama Syaibah, uban. Sebagai mengambil satu sangkaan baik bagi mereka, orang yang budak yang dilahirkan dengan ada uban ni umur panjang. Maka dibubuh nama Syaibah. Tapi lebih terkenal dengan panggilan Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Bin Hashim. Dan Hashim pun bukan nama betul. Nama sebenar Hashim adalah Amr, tapi lebih terkenal dengan panggilan Hashim. Bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr
bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kerana silsilah Ali dengan silsilah Nabi ini sama, maka sampai ke Adnan itu silsilah yang sahih tanpa khilaf. Adapun dari Adnan sehinggalah kepada Nabi Allah Ismail AS berlaku bermacam-macam pandangan di kalangan para sejarawan. Tapi daripada Abdul Muttalib sampai ke Adnan, kalau tak silap saya 18 kot, kita boleh bilang semulalah dari Abdul Muttalib sampai ke Adnan, itu tidak ada khilaf di kalangan para sejarawan, para ulama nasab, bahawa itu keturunan yang sahih. Makna Ali dengan Nabi bertemu pada datuk yang pertama lagi, iaitulah Abdul Muttalib. Dan ketika dia lahir, macam kita sebut tadi, maknya menamakan dia dengan nama Asad, tetapi nama tu kurang digemari oleh ayah dia, maka ayahnya tukar dengan nama Ali. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ali nama asal. Kunyahnya, orang Arab ni dia kunyah, dia ada gelaran. Kunyah Ali yang terkenal ada dua. Satu dia dipanggil dengan Abul Hasan. Abul Hasan iaitulah dinisbahkan kepada anak sulungnya Al-Hasan, anak sulung Ali yang bernama Al-Hasan, maka dia dipanggil sebagai Abul Hasan. Abul Hasan. Dan yang kedua, gelaran yang juga terkenal dan gelaran itu diberikan oleh Nabi SAW ialah Abu Turab. Abu Turab, terkenal gelaran itu. Gelaran Abu Turab ni dia muncul apabila satu hari Nabi SAW datang rumah Fatimah. Gelaran ini dibagi selepas dia berkahwin dah, selepas Ali dah berkahwin. Nabi mai rumah mereka. Bila Nabi mai rumah Fatimah, Nabi dapati Ali tak ada. Ali tak ada di rumah. Lalu Nabi tanya kepada Fatimah, Aina ibnu ammiki? Di mana anak, kalau kita terjemah perkataan di mana anak bapa saudara kamu? Di mana Ali lah, bahasa mudah dah. Di mana sepupu aku? Ali tu kan sepupu Nabi. Mana dia? Maka kata Fatimah, kami adalah gaduh sikit-sikit. Dia keluar di mana tak? Fatimah kata sudah, dia keluar. Gaduh tadi ni, dia keluar. Dia tak tahu di mana. Maka Nabi pun cari. Nabi cari, tengok Ali duduk di masjid. Ini satu benda yang Ali nak ajak kat kita lah secara tak langsung. Kalau ada masalah apa pun, nak selesai masalah ni, masjid lah. Kerana masjid ni tempat yang ada sakinah. Sebab tu Nabi kata apa? Orang yang duduk di masjid dalam keadaan belajar ke, mengaji ilmu ke apa ke, nazalat alaihimus sakinah. Sakinah, ketenangan mesti turun. Ketenangan tu ada di mana? Masjid salah satunya. Ali duduk di masjid. Selepas dia ada berlaku konflik sikit, taklah besar. Itu biasalah. Dan rumah tangga ni biasa. Dia pergi duduk di masjid. Dan Nabi nampak di masjid. Maka Nabi pun masuk dalam masjid. Dia tengah duduk berbaring. Dia tengah duduk berbaring dan badan dia ni terkena sikit dengan tanah. Maka Nabi pun kata, Qum ya Aba Turab. Bangkit wahai Abu Turab. Abu Turab ni maksud kalau perkataan ayah kepada tanah. Tapi itu gelaran yang Nabi beri, Abu Turab. Dan Ali suka dengan gelaran itu. Bahkan Ali kata, Wallahi ma sammahu illa Nabi. Nabi yang beri gelaran ni, Nabi yang namakan dengan gelaran Abu Turab kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi dia ada dua gelaran. Satu dipanggil Abul Hasan. Kebiasaan orang panggil, orang nisbahkan dengan anak lah, anak sulung ni. Anak sulung nama apa-apa orang panggil Abu sekian-sekian. Anak sulung nama Muhammad, Abu Muhammad. Anak sulung nama macam Nabi, Abul Qasim. Jadi Ali anak sulung dia Al-Hasan, maka dia digelar Abul Hasan. Tapi Nabi beri satu lagi gelaran, dia digelar dengan gelaran Abu Turab. Dan dia suka dengan panggilan tersebut. Seterusnya, berbeza pandangan di kalangan ahli sejarah pada menentukan tahun kelahiran Ali. Ali ni dilahirkan bila? Berlaku perbezaan pandangan, tapi pandangan yang kita katakan majoriti ialah dia dilahirkan, dia usianya 10 tahun muda dari Nabi. Dia dilahirkan ketika Nabi berusia 30 tahun, makna 10 tahun sebelum dari kenabian.
Itu pandangan yang masyhur, pandangan yang terbanyak. Dia dilahirkan 10 tahun sebelum dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna jarak usianya dengan Nabi berbeza 30 tahun. Waktu dia dilahirkan, usia Nabi 30 tahun. Mak kepada Ali adalah Fatimah binti Asad bin Hashim. Fatimah binti Asad bin Hashim. Maknanya mak dia dari Bani Hashim, ayah dia dari Bani Hashim, dan dia bertemu dengan nasab Nabi ni, satu di datuk sebelah ayah, datuk yang pertama, sementara sebelah ibu pada datuk yang kedua, iaitulah Hashim. Sebab Hashim di antara anak Hashim, Abdul Muttalib, di antara anak Hashim juga adalah Asad. Fatimah binti Asad bin Hashim. Jadi mereka, dia punya mak dia Fatimah masuk Islam dan terlibat dalam hijrah, berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi, dan ketika dia wafat, Nabi yang menguruskan jenazah Fatimah. Sebab Nabi kata, demi Allah, tidak ada orang yang lebih kasih kepada aku selepas daripada Abu Talib melainkan dia ni, iaitulah Fatimah. Sebab Fatimah duk jaga dia. Ketika Abu Talib, kan Abu Talib bila wafatnya ataupun meninggalnya Abdul Muttalib, maka dia ambil tanggungjawab untuk jaga Nabi. Sebab dia adalah bapa saudara yang sekandung. Dia dengan ayah Nabi dua beradik yang memang mak yang sama. Lepas tu dia ambil tanggungjawab. Walaupun dari sudut kelebihan, dari sudut kedudukan, dari sudut harta benda, dia bukan orang kaya berbanding dengan pak menakan Nabi yang lain. Tapi kerana keterikatannya dengan Abdullah itu sangat dekat, maka dia ambil tanggungjawab untuk jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jaga Nabi, siapa yang duk sediakan makanan, sediakan semualah? Sudah tentulah isterinya, iaitulah Fatimah binti Asad. Maka Nabi sangat terhutang budi dengan Fatimah. Bahkan Nabi menggelar Fatimah itu dengan panggilan ibu selepas dari ibu kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia wafat, yang menguruskan jenazahnya, yang mengebumikan Fatimah binti Asad, yang turun ke liang lahat untuk menyelesaikan urusan pengkebumian adalah baginda sendiri, baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana sayang Nabi kepada Fatimah binti Asad radhiyallahu taala anha. Sementara Abu Talib, kalau kita baca dalam riwayat Ahlussunnah, semua menyatakan dia tidak beriman. Abu Talib sepakat Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan dia tidak beriman. Riwayat yang kata dia beriman mai daripada Syiah. Mereka mengatakan dia beriman, tapi riwayat yang jelas menyatakan dia tidak beriman sampailah ke hujung usia. Abu Talib ni waktu Nabi lahir dia berusia 35 tahun. Waktu Nabi lahir dia berusia 35 tahun. Maknanya ketika Nabi dilantik menjadi Nabi, usia Abu Talib adalah 75. Dan dia orang tua yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Berpengaruhlah. Makna apa yang sehinggakan bila dia jaga Nabi, orang mai jumpa dia, orang mai tekan dia, orang mai paksa dia macam-macam. Umurnya 75. Dan dia meninggal tahun ke-10 kenabian. 10 tahun selepas itu. Makna ketika dia meninggal usianya 85 tahun. Abu Talib. Dan disebut dalam riwayat, bila mana saat dia nak meninggal ni, Nabi mai ziarah dia, Nabi mai tengok dia, dan Nabi terus minta untuk dia mengucap kalimah syahadah, tetapi dia tetap enggan kerana dia bimbang nanti orang akan kata apa-apa kat dia. Walaupun dia percaya, walaupun dia tahu ni yang Muhammad bawa ni benda betul, benda betul, sebab dia duk jaga Nabi, dia pertahankan Nabi. Orang buat macam-macam kat Nabi, dia sanggup pertahankan Nabi. Bahkan dia minta untuk Nabi teruskan dakwah. Bila Sayyidina Ali masuk Islam, dia suruh ikut Nabi. Muhammad ni sudah tentu betul, tapi dia tak mau juga untuk menuturkan kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka akhirnya dia mati dalam keadaan tak beriman. Tapi dalam hadis disebut, di antara orang yang akan diringankan siksanya kerana atas jasanya memelihara Nabi adalah Abu Talib. Tapi ringan tak ringan tu siksa neraka ni. Jangan kita kata kalau macam tu tak apa, aku pun jangan. Kerana ringan tak ringan namanya neraka. Ini berkaitan dengan Abu Talib. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib dia orang yang ada pengaruh, tapi dari sudut harta dia bukan orang berharta. Dia bukan orang kaya seperti Abu Lahab, seperti saudara dia. Dia bukan orang kaya seperti Abu Sufyan. Dia orang yang ada sikit-sikitnya, kehidupannya pun ala kadar. Sebab itulah bila Nabi dah dewasa,
Nabi dah berkahwin dan Ali dilahirkan. Ali waktu umur 5 tahun, Nabi minta duduk dengan dia. Sebagai Nabi nak balas jasa. Abu Talib duduk jaga Nabi daripada kecil ni, Nabi nak balas jasa, Ali duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada umurnya 5 tahun sampai Nabi dilantik menjadi Nabi, Ali banyak menghabiskan usianya di rumah Nabi. Walaupun mungkin sesekali balik ke rumah ayah dia, tapi banyak masanya dihabiskan di rumah Nabi dengan isteri Nabi, iaitulah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ali ada 6 orang adik-beradik. Mana Abu Talib ni dia ada 6 orang anak termasuk Ali. Dan anak Abu Talib 5 daripadanya disepakati sebagai orang yang Muslim, sahabat Nabi. 5 daripada 6 disepakati oleh ahli sejarah sebagai orang yang menjadi sahabat. Makna mereka beriman dan bersama dengan Nabi. Walaupun ada yang beriman tu agak terlewat. Anak sulung kepada Abu Talib namanya Talib. Sebab tu dia panggil Abu Talib. Anak sulungnya nama Talib. Talib dalam sejarah disebut dia menyertai perang Badar sebagai musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyertai perang Badar sebagai musuh. Maknanya dia di pihak musyrikin. Dia tak beriman. Tetapi catatan sejarah merekodkan sampai tahun tu ya, dan tidak diketahui sama ada dia tertawan, dia pergi mana tak tahu. Selepas dari perang Badar tak ada cerita yang menyebut. Sebahagian kata dia keluar perang Badar pun kerana terpaksa. Jadi pergi, lepas itu dia hilang. Dan tidak diketahui sama ada dia beriman ataupun tidak. Tapi kebanyakan sebut macam tu saja, takat perang Badar saja. Cerita dia tak tahu. Abu Talib ni tak tahu pergi mana cerita dia. Sebahagian kata dia tak beriman dan sebagainya. Yang kedua, Talib anak sulung. Talib anak sulung, maka disebut Abu Talib. Anak kedua Abu Talib iaitulah abang Sayyidina Ali, namanya Aqil. Aqil bin Abi Talib. Aqil ni dia masuk Islam agak terlewat. Sebagian riwayat kata dia masuk Islam selepas daripada Hudaibiyah. Selepas dari Hudaibiyah baru dia masuk Islam. Aqil bila Nabi hijrah, bila Nabi keluar daripada Mekah pergi Madinah, Aqil pergi duduk rumah Nabi. Kira dia ambil alih lah rumah Nabi. Nabi keluar lah. Dia tak beriman waktu tu. Dia ambil alih rumah Nabi. Duduk di situ. Rumah Nabi dengan Khadijah. Bila Nabi buat balik semula ke Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, masuk Mekah, Nabi tak ada rumah waktu tu. Nabi tak ada rumah. Maka Sayyidina Umar kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, duduklah rumah kamu ni. Rumah yang dulu kamu duduklah rumah tu. Rumah tu duduk ada, tak diruntuhkan. Boleh masuk lah." Nabi itu tak boleh. Itu sedang didiami oleh Aqil. Rumah tu rumah Aqil. Sayyidina Umar kata, halau dia. Lebih kuranglah bahasa. Maknanya suruh dia keluar lah. Tu rumah Nabi. Nabi itu tak boleh. Kerana Aqil itu anak kepada Abu Talib. Abu Talib jasanya banyak pada aku. Takkan aku nak halau dia macam tu saja. Ini menunjukkan satu akhlak terpuji Nabi SAW. Nabi ajak kita. Satu akhlak. Nabi menunaikan dia punya hak dah. Aqil duduk di situ dan dia pula anak kepada Abu Talib, orang yang sangat banyak berjasa pada aku. Tiba-tiba hari ini aku main halau dia, tak payah. Biar dia duduk. Habis tu orang tanya, "Ya Rasulullah, nak duduk mana?" Kata Nabi, "Ibnu li khaymah." Buat kemah kat aku. Buat kemah kat aku. Tawaduk Nabi dan sikap yang Nabi tunjukkan. Sebab bila Nabi, di antara pengajaran lah, bila Nabi suruh buat kemah, sekurang-kurangnya Nabi nak pujuk hati para sahabat Ansar yang main dengan Nabi. Sebab Ansar bila main dengan Nabi ke Mekah ni, bila nampak Nabi bebaskan kota Mekah, Nabi kata kepada orang-orang Mekah, "Izhabu fa antumut tulaqa." Balik semua hampa merdeka. Orang Mekah pun sambut Nabi, dia pun masuk Islam. Sahabat Ansar terdetik, habis Nabi balik kampung dia. Nabi tak balik tempat kita dah. Dan Nabi seronok dah ni, balik Mekah ni kan tempat Nabi. Jadi terdetik di hati orang-orang Ansar, kemungkinan Nabi akan terus mendiami Mekah. Maka Nabi nak tunjuk, kata, "Dak, Nabi nak main Mekah saat nanti kau akan balik bersama dengan kalian." Maka Nabi kata kepada sahabat, "Bina kemah untuk aku." Kemah ni makna duduk sat lah. Mana ada orang kemah nak bina duduk kemah lama, tak? Kemah ni duduk sat. Satu isyarat dari Nabi bahawa aku akan balik bersama dengan kalian, wahai orang Ansar. Yang ketiga, bila dah dibina kemah, sahabat tanya, "Nak bina di mana?" "Ya Rasulullah, nak buat kemah di mana ni?" Maka Nabi kata, "Bina kemah dekat dengan Khadijah, dekat dengan kubur Khadijah. Kerana Khadijah
dia sedih ketika bersama dengan aku dulu, hari ini aku nak tunjukkan kegembiraan bersama dengan dia. Maka dibina kemah Nabi ini berdekatan dengan kawasan Al-Hujun, kawasan yang atas dari Mekah ni, berdekatan dengan perkuburan Ma'lah, di mana ditempatkan Khadijah di situ. Ini di antara benda yang Nabi buat ketika Fathu Mekah, ada kaitan dengan Aqil, iaitulah abang kepada Sayyidina Ali, yang ahli sejarah kata dia agak terlewat masuk Islam. Sebahagian kata selepas daripada Hudaibiyah, sebahagian kata dia masuk Islam selepas dari Fathu Mekah. Yang penting dia Islam, dia menjadi sahabat Nabi SAW. Yang ketiga, anak kepada Abu Talib adalah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far masuk Islam awal, minas sabiqin al-awwalin, bahkan orang yang berhijrah dan menempati Habsyah dalam tempoh yang lama. Umur Ali dengan Nabi 30 tahun, umur Ali dengan Ja'far 10 tahun bezanya. Maknanya Ja'far ni waktu Nabi perintahkan dia pergi ke Habsyah untuk membawa misi dakwah yang besar, umur dia baru awal 20-an. Perhatikan macam mana Nabi beri tanggungjawab besar kepada seorang anak muda, Ja'far bin Abi Talib, umur 20-an, pergi ke sana, duduk di sana, dan secara tak langsung sampaikan dakwah, sampaikan Islam. Dan akhirnya Najasyi masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an. Ini abang Sayyidina Ali, Ja'far bin Abi Talib, minas sabiqin al-awwalin. Kemudian 3 lelaki, Ali jadi 4 lah. Sayyidina Ali ada 2 orang saudara perempuan, dan kedua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Ummu Hani binti Abi Talib. Ummu Hani ini nama asalnya adalah Fakhitah. Sebahagian kata Fatimah, tapi pendapat yang paling kuat namanya Fakhitah. Fakhitah dengan huruf kha. Ini nama yang orang kita jarang bubuh. Nama asal kepada Ummu Hani, kemudian digelar dengan Ummu Hani. Ummu Hani ini dia ada rumah Ummu Hani ada lokasinya berdekatan dengan kalau berdekatan dengan Kaabah lah. Hari ini tak ada lah, cuma dia ada satu tiang yang diberi tanda kepada rumah Ummu Hani, kerana di situ pernah berlaku beberapa peristiwa dengan Nabi SAW. Antaranya, walaupun riwayat itu riwayat yang agak lemah, bahawa Nabi di Isra' Mi'raj bermula dari rumah Ummu Hani. Tapi riwayat itu riwayat yang agak ada perbahasan adalah. Kemudian ketika Fathu Mekah, bila Nabi masuk Mekah, ada senarai nama yang diisytiharkan halal darah. Nabi masuk Mekah ni aman, secara tenang, secara aman, tak ada pertumpahan darah, tak ada pertempuran berlaku, melainkan pertumbuhan berskala kecil saja berlaku. Yang besar-besaran tak ada, aman. Tapi ketika tu Nabi isytiharkan, si fulan bin si fulan halal darahnya, si fulan bin si fulan halal darahnya. Senarai yang dibenarkan untuk dibunuh ini ialah orang-orang yang memang anti sangat kepada Islam, yang memang jahat sungguh-sungguh, jahat habis meta. Tapi sebahagian mereka masuk Islam. Bila ada dari Bani Makhzum, 2 orang dari Bani Makhzum, bila dia dengar kata namanya termasuk dalam senarai yang dihalalkan darah untuk dibunuh, dia pergi lari ke rumah Ummu Hani dan dia minta perlindungan dari Ummu Hani. Ummu Hani ini suaminya dari Bani Makhzum. Maknanya dia ada keterikatan dengan Bani Makhzum. Dia pun minta perlindungan dekat dia, dan dia bagi perlindungan. Dia bagi jaminan lah, makna hang duduk tak apa, aku jaminan, siapa pun tak boleh kacau. Sehingga Ali protes. Ali kata dia ni orang yang telah pun diberikan keizinan lah oleh Nabi untuk dibunuh, tiba-tiba kamu berikan perlindungan. Lalu benda ni diadu kepada Nabi SAW. Nabi kata, ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Kami akan beri perlindungan kepada orang yang kamu beri perlindungan. Makna Nabi hormat tindakan Ummu Hani, dia berikan perlindungan. Maka Nabi kata okey, kalau ini yang dijamin oleh Ummu Hani, aku terima. Kerana nak tunjuk kata kedudukan Ummu Hani di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang lagi saudara perempuan kepada Sayyidina Ali, namanya Jumanah binti Abi Talib. Kisahnya tak banyak dalam sirah, tapi dia dicatat sebagai seorang sahabat masuk Islam. Jumanah binti Abi Talib radhiyallahu taala anha wa ardah. Ali itu dia punya latar belakang dia, adik-beradik dia, isterinya. Ali ni ramai isteri, ramai. Yang kita kenal seorang, Fatimah,
Dan ada lagi lah yang lain-lain. Fatimah yang Ali kahwin dan dia tak berkahwin dengan isteri lain sehinggalah selepas daripada kewafatan Fatimah. Ketika Fatimah dikahwinkan dengan Ali, waktu tu tahun yang kedua hijrah. Sebahagian kata tahun yang ketiga, iaitulah selepas daripada peperangan Badar. Selepas perang Badar. Waktu tu Sayyidina Ali, waktu tu Fatimah berusia sekitar 18-19 tahun. Fatimah yang dikahwinkan tu ketika tu berusia sekitar 18-19. Fatimah ni pernah dipinang oleh orang lain. Abu Bakar pernah pinang, Nabi tak terima lah. Umar pernah pinang, Nabi tak terima. Ali pun orang pi cerita kat dia je. Ada seorang pi bisik kat dia, cubalah pinang. Dia rasa segan. Sebab Ali ni dikenali sebagai orang yang tak ada apa. Dia orang miskin. Tak ada apa, dia segan lah nak pergi minang anak Nabi ni, takkan Nabi nak bagi dengan tak ada apa ni. Tapi sajalah dia pergi juga satu hari dan Nabi tanya dia, hamai nak minang? Nabi tanya dia pun nak angguk tak angguk. Lalu dia kata, aku tak ada apa ya Rasulullah. Nak menikah jangan sampai tak ada apa ni. Kan Nabi kata, bukankah kamu ada selai baju besi? Selai baju besi. Ali kata, baju besi pedik sangat. Tak apa, jadikan itu sebagai mahar. Satu isyarat dan satu pengajaran dari Nabi kepada kita tentang proses nak membina perkahwinan ni seboleh mungkin mudahkan. Seboleh mungkin mudahkan. Walaupun Ali tak ada apa, dia kata cuma ada baju besi yang tak ada berapa dik ni, berapa dik sangat. Nabi kata okey. Sebab tu keluar hadis yang Nabi kata, kalau datang kepada kamu orang yang kamu tengok akhlaknya baik, agamanya baik, terima. Mudahkan perkahwinan. Jangan renyahkan, jangan susahkan, jangan letakkan harga sampai yang akhirnya dia akan membawa kepada masalah masyarakat. Bila perkahwinan disusahkan, maka secara tak langsung pintu-pintu maksiat akan dimudahkan. Sebab itu Nabi ajak, walaupun tidak secara langsung. Nabi tak katalah ni mudah bagi menikah, tak, Nabi tak kata, tapi tindakan-tindakan Nabi itu menunjukkan kata Nabi sangat-sangat nak masyarakat ini memudahkan urusan-urusan yang bawa kepada ketaatan, tutup segala pintu-pintu yang bawa kepada kemaksiatan. Maka Ali berkahwin dengan Fatimah, dan Fatimah usianya tak panjang. Fatimah ni usia tak panjang. Fatimah meninggal 6 bulan selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berusia 26 tahun. Ya, ketika berusia 26 tahun. Tapi kalau kita nak baca cerita hidup Fatimah dari sudut akhlaknya, dari sudut kebaikannya, dari sudut jasa-jasanya, tak padan dengan umur 26 tu. Panjang cerita dia. Tapi itulah dia Fatimah. Kemudian Ali pernah juga berkahwin dengan wanita lain, antara yang terkenal adalah Asma binti Umais. Ini isteri Ali, Asma binti Umais, sahabiyah, alim dalam bidang takwil mimpi, orang yang diberikan kelebihan dalam mentafsirkan mimpi. Asma binti Umais pernah berkahwin dengan Ja'far bin Abi Talib. Ja'far syahid, dia berkahwin dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meninggal, wafat, dia berkahwin dengan Ali bin Abi Talib. Dia menjadi seorang wanita yang punya suami yang hebat-hebat. Asma binti Umais radhiyallahu taala anha dapat anak bersama dengan Ali. Kemudian antara wanita yang Ali pernah berkahwin juga adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Umamah binti Abil As. Umamah ni anak kepada Zainab. Ketika Fatimah nak meninggal, dia pesan kepada Ali, kamu kena kahwin dengan Umamah, anak menakan dia. Anak menakan Fatimah, bukan anak menakan Ali. Anak menakan Fatimah, iaitulah Umamah binti Abul As, cucu Nabi yang Nabi sangat sayang ni. Iaitulah anak kepada Zainab. Ali pernah berkahwin dengan Umamah. Jadi banyak isteri-isteri Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Dan dari isterinya yang ramai, jumlah keseluruhan anak yang berbinkan dan berbintikan kepada Ali keseluruhannya ialah seramai, taklah banyak mana, lebih kurang 33 orang. 33 orang anak Sayyidina Ali, 14 lelaki dan 14 lelaki dan 19 wanita. Kita duk kenal Hasan Husain lah. Bahkan sebahagian orang kenal Husain lah. Kenal Husain, tapi anak kepada Sayyidina Ali ada 33 orang. Dan anaknya, dia ada nama Hasan, dia ada nama Husain, dia ada nama Muhsin. Dan menunjukkan macam mana Sayyidina Ali ni sayang dekat para sahabat. Anaknya ada yang bernama Abu Bakar, anaknya ada yang bernama Umar, anaknya ada yang bernama Uthman, anaknya ada yang bernama Muhammad Akbar, ada yang bernama Muhammad Asghar.
Kalau orang yang tak suka dekat orang, takkan dia nak buh nama Abu Bakar? Kan ada tambahan yang kata Sayyidina Ali, bahkan anak-anak yang nama ni datang kemudian. Anak yang dilahirkan selepas daripada kewafatan Nabi. Abu Bakar, ada nama Umar, ada nama Uthman. Takkan dia nak buh saja-saja nama Uthman kalau dia marah betul kat Uthman? Tak. Dia buh nama Muhammad, anak dia ada 2 orang nama Muhammad sebab cintanya kepada Nabi. Dia buh nama Muhammad Akbar. Muhammad Al-Akbar tu makna orang nak bagi beza lah, Muhammad yang sulung, Muhammad yang besar. Seorang lagi Muhammad Al-Awsat, Muhammad yang tengah. Cuma dia tak buh seorang sebagai Muhammad Asghar. Sebab ada kata, sebab apa Sayyidina Ali tak buh seorang lagi Muhammad Asghar yang kecil? Sebab dia tak mau lagi orang silap faham Muhammad Asghar macam memperkecilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke tahap tu adab para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anaknya keseluruhan adalah 33 orang. Kemudian para hadirin yang dikasihi sekalian, macam mana Sayyidina Ali boleh memeluk Islam? Sayyidina Ali memeluk Islam ni, kalau kita baca kitab sirah, dia di antara yang awal. Bahkan ada yang kata dia terawal. Hakikat sebenarnya yang paling nombor 1 adalah Khadijah. Itu tanpa khilaf. Kemudian antara Abu Bakar dengan Ali ni siapa lebih awal? Ini ada kata Ali dulu, ada kata Abu Bakar. Tapi kalau kita ikut pembahagian di kalangan kanak-kanak, confirmlah Ali yang lebih awal. Di kalangan lelaki dewasa, Abu Bakar. Ali masuk Islam ni bila dia balik ke rumah, dia duduk dengan Nabi, dia jumpa Nabi, dia berlaku dialog yang ringkas. Dialog yang ringkas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita dekat dia dan Nabi ajak dia untuk masuk Islam. Dan dia pun bila dengar, dia fikir Ustaz, kemudian masuk Islam. Begitu mudah. Sebab dia umurnya tu yang bersesuaian dan dia tengok Nabi, kehidupan Nabi tiap hari apa semua, dan dia masuk Islam. Cuma Nabi pesan kepada dia, jangan cerita kat siapa tentang Islam ni. Nabi pesan kepada dia untuk rahsiakan, sembunyikan, jangan bagi tahu kat siapa. Dan Ali pegang dengan tu, dia simpan, dia tak bagi tahu kepada siapa, sehingga ayahnya yang nampak. Dia salat, ayah dia tanya, hang belajar mana? Kata Ali, dari Muhammad dilantik menjadi rasul dan sebagainya. Dia ceritalah apa kata Abu Talib. Abu Talib kata okey, teruskan. Sebab Muhammad dia sudah tentulah dia tak akan buat nayang kat hang. Dia sudah tentu dia bawa benda baik, ikut dia. Tapi hati-hati, sembunyikan daripada pengetahuan orang lain. Ini macam mana Sayyidina Ali boleh masuk Islam. Kemudian bila dia masuk Islam, bayangkan dengan usia yang sebegitu muda, umur 10. Tapi Nabi bagi beberapa tanggungjawab khusus kepada Ali. Antara tanggungjawab Ali ini ialah, kan Nabi waktu tu gerakkan dakwah peringkat awal ni sembunyi. Tahun 1, 2, 3 ni sembunyi. Tak cerita kat siapa, bergerak sikit-sikit, cari orang-orang yang benar-benar dia yakini kalau pergi buka mulut kat dia cerita Islam, dia masuk Islam. Prospek yang dikira-kira sebagai prospek ni confirm lah kira. Kalau pergi cerita Islam, dia masuk Islam. Kalau duk takat agak-agak cerita Islam ni dia 80-20, jangan. Jangan 80-20 tak usah duk cerita. Yang cerita ni sekira-kira macam contoh Abu Bakar bila dia pergi cerita kepada Az-Zubair ibn Al-Awwam, masuk Islam terus. Dia pergi cerita kepada Abdul Rahman ibn Auf, masuk Islam lala tu. Bila dia cerita kepada Uthman bin Affan, masuk Islam. Ini prospek-prospek yang berpotensi tinggi. Tapi kalau takat duk tengok muka dia ni, kalau sampai Islam, cerita Islam ni, boleh jadi dia masuk Islam, boleh jadi tak. Tu jangan. Itu zaman rahsia. Tugas Ali pada waktu tu ialah dia cuma pergi duduk ronda lah di sekitar Masjidil Haram. Waktu Nabi berpusat di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, Sayyidina Ali ni tengok. Dan kalau ada muka orang-orang luar, orang-orang mana yang memang main ni duk tengok macam nak cari Nabi, macam makna tugas ni besar. Tapi Nabi bagi ke Ali seorang budak, makna Nabi letakkan kepercayaan penuh kepada Ali. Dan kita boleh faham daripada kisah ini menunjukkan kematangan dan kehebatan yang ada pada Sayyidina Ali. Seorang budak umur 12-13, tapi dia boleh baca pergerakan, tengok muka orang, tahu dia ni main ni nak cari yang orang duk cerita tentang kebangkitan Rasul, dia nak cari ni. Dan akhirnya itulah yang terjadi kepada Ali, kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Bila Abu Dzar datang, Abu Dzar orang luar,
Abu Zar ni orang Bani Ghifar, luar. Perkampungan mereka luar daripada Mekah. Jadi bila dia mai, memang dia mai tujuan nak cari Nabi. Tapi dia tak tahu nak tanya kat siapa. Dia pun duduk dan akhirnya Sayyidina Ali yang berlaku pergi tegur-tegur, sembang-sembang, tanya mai dari mana. Sayyidina Ali yang bawa dia pergi jumpa Nabi, tapi dengan penuh hati-hati. Sayyidina Ali pesan, jalan ke belakang, kalau aku kena tani. Tapi jangan tegur, jangan buat ni. Sampailah dibawa jumpa dengan Nabi SAW di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dan akhirnya Abu Zar masuk Islam. Maknanya, nak habaq kata apa? Walaupun usia Ali begitu budak, umur 13-14 ni sangat-sangat budak, tapi dia sangat matang. Dan dia dapat tanggungjawab yang besar yang Nabi beri kepada dia, sehingga berjaya untuk menarik beberapa orang lain masuk Islam di tangan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peranan Ali lebih nampak dan terkenal dalam sejarah adalah ketika hijrah. Ketika hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Ibnu Hisham sebut macam mana waktu nak berlaku hijrah, Nabi beri tanggungjawab yang besar kepada Sayyidina Ali untuk selesaikan segala amanah yang orang beri kepada Nabi, dan juga untuk ganti Nabi di tempat tidur. Ganti Nabi di tempat tidur sebagai cara untuk mengaburi mata orang musyrikin. Dalam sirah ni dia banyak cerita lah Nabi hijrah waktu mana, tapi dalam hadis sebut Nabi hijrah siang. Nabi hijrah siang hari. Cuma Nabi keluar malam. Itulah yang sebahagian kata apa? Inilah kebijaksanaan Nabi sehingga tidak didedahkan di antara malam sampai ke siang tu Nabi pergi mana. Kerana peristiwa hijrah ni Nabi penuh dengan perancangan strategik yang begitu tersembunyi sampai tak didedahkan pada siapa-siapa. Jadi Nabi minta Sayyidina Ali untuk ganti tempat tidur dia, dan bayangkan Sayyidina Ali waktu tu baru berusia dalam 22-23 tahun. 23 tahun tapi ambil tanggungjawab. Tanggungjawab ni seolah-olah apa? Seolah-olah macam ni lah kata, Ali tempat ni ada bom, hang tolong sat. Macam itulah lebih kurang. Sayyidina Ali sanggup untuk ganti Nabi SAW. Dan kata bila Nabi pesan kepada Sayyidina Ali, Nabi pesan siap bahawa kamu ganti tempat ni dan Allah akan lindungi kamu. Para sahabat ni dia punya tahap thiqah dan keyakinan dengan Nabi ni luar biasa. Bila Nabi kata Allah lindungi kamu, dia percaya. Dia pegang sungguh. Walaupun dia tahu di hadapan dia ni ada ancaman, musuh tahu, musuh duk cari, musuh nak bunuh. Keputusan yang mereka sepakati di Darun Nadwah ialah Muhammad perlu dibunuh. Jadi bila dia pergi duduk di tempat Nabi, dia tahu risiko besar. Tapi kerana percaya dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia tahu Nabi bila bercakap, Nabi tak akan cakap benda-benda yang bersifat janji palsu ataupun bersifat dalam bahasa lah untuk manifesto. Manifesto ni buat tak buat kira lain. Nabi bukan macam tu, tapi Nabi janjinya pasti betul. Maka bila Nabi kata kamu ambil tempat tidur, kamu duduk di sini dan kamu tidak akan diapa-apakan, dia buat. Baik, itu ada sahabat yang sebahagian kata Abu Zar, sebahagian kata Abu Hurairah, bila dia cerita di Madinah, bila dia duduk di masjid, tiba-tiba ada orang mai habaq dekat dia. Tempat hang rumah terbakar tu. Rumah terbakar tu. Dia kata dak, rumahku tak terbakar. Depa kata dak, rumah terbakar. Nampak semua api naik. Dak, rumahku tak terbakar. Pasal apa? Dia kata pasal Nabi sebut, siapa yang baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, la yadurruhu syai'. Dia tak akan memberikan mudarat apa-apa pun. Dan aku baca hari ini, maka aku percaya kepada janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung selepas azan insya-Allah.
La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Allahumma rabbana Para hadirin yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita sambung sikit lagi tentang kisah Sayyidina Ali ni. Bila di Madinah, Sayyidina Ali menyertai hampir semua peperangan dan ada beberapa perang yang Nabi tanggungjawabkan dia untuk jaga Madinah. Tapi kebanyakan perang dia akan bersama dengan Nabi, bahkan dia berada di barisan hadapan. Ketika Nabi sampai hijrah, Nabi sampai di Quba dan selang sehari dua Sayyidina Ali sampai. Sayyidina Ali sampai ni Sayyidina Ali Nabi bergerak menghijrah dalam catatan sebut lebih kurang 10 hari. Termasuk campur dengan 3 hari berlindung di Gua Thawr. Sayyidina Ali dia ambil masa yang lebih pantas. Sebab tu dia sampai di Quba, kaki Sayyidina Ali ni berdarah sebab menempuhi perjalanan yang sukar. Lalu Nabi sapu kaki Sayyidina Ali dan Nabi membaca doa. Serentak dengan itu lega. Darah-darah ni lega dan hilang sakit. Lalu Nabi persaudarakan Sayyidina Ali dengan Sahal bin Hanif radhiyallahu an di Madinah, dan bermula dari saat itulah Sayyidina Ali menjadi orang penting, watak penting menyertai semua peperangan, hampir semua, walaupun ada satu dua yang dia dikecualikan dan diberi tanggungjawab lain. Dalam perang Badar, ceritanya masyhur, bila berlaku pertembungan satu lawan satu, Sayyidina Ali berjaya untuk menumbangkan musuh. Dan musuh yang dia tumbangkan ni bukan calang-calang musuh. Syaibah bin Rabi'ah adalah di antara tokoh besar, pahlawan hebat di kalangan orang-orang musyrikin. Dan Ali berjaya untuk menumbangkan Syaibah, termasuklah Utbah bin Rabi'ah dan juga Al-Walid ibn Utbah. Maka dia dalam perang Badar dia berjaya untuk membunuh tokoh-tokoh besar. Dia bunuh tokoh-tokoh besar termasuk Syaibah yang kita sebut tadi. Kemudian selepas perang Badar dia berkahwin dengan Fatimah. Bila berlaku perang Uhud, sekali lagi dia ditunjulkan kepahlawanan Ali bin Abi Talib. Peringkat awal bendera orang Islam ni dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu an syahid dalam perang Uhud. Bila Mus'ab bin Umair cedera dan bendera ni, orang zaman tu pegang bendera ni tak boleh, bendera tak jatuh tanda kalah. Jadi bila Mus'ab cedera parah, Ali terus ambil bendera dan dia pegang tanggungjawab sebagai ketua pemegang bendera. Dan dalam perang tu dia berjaya untuk membunuh seorang pahlawan Quraisy yang sebahagian kata namanya Qusam. Dia ni memang terkenal, orang tengok dia orang takut. Tapi Sayyidina Ali berjaya untuk menumbangkan pahlawan hebat Quraisy ni dalam perang Uhud. Selesai perang Uhud, tak ada nak balik lagi, Nabi arahkan Ali kejar musuh. Dan Ali mengetuai pasukan tentera Islam, kejar sampailah ke Hamraul Asad, lebih kurang 25 km daripada kota Madinah. Kejar musuh dan musuh lari, tak jadi nak perang. Itu cerita-cerita keterlibatan Sayyidina Ali dalam peperangan-peperangan besar. Bila berlaku perang Khandaq, perang Khandaq ni perang yang memisahkan orang Islam dengan musuh melalui parit yang digali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sampai 2-3 hari dah ataupun beberapa hari dah kepungan yang dilakukan, muncul seorang tokoh musyrikin yang sangat terkenal dalam sejarah, namanya Amru bin Abdul Wud. Amru bin Abdul Wud ni orang tua, tapi dia diberikan kekuatan luar biasa. Orang sebut nama aja orang takut. Amru bin Abdul Wud ketika perang Khandaq umurnya 90 tahun. Tapi dia diberikan kekuatan luar biasa. Dia ni kira sebaya dengan Abu Talib. Abu Talib meninggal, dia sebaya, dia kawan dengan Abu Talib. Tapi dia memang memusuhi Nabi luar biasa. Bila dia dia cabar. Dia kata, Muhammad, wahai Muhammad, aku adalah seorang perindu neraka. Tu dia ungkapan tu. Aku ni perindu neraka.
mana di kalangan kamu yang rindukan syurga? Mai tampil. Ucapan memang gangster sungguh Memang bukan kaleng-kaleng punya orang. Dia kata, siapa yang nak mai jumpa dengan aku? Aku ni sangat-sangat teringin nak masuk neraka. Mai. Orang Islam tak berani lah, sebab dia ni memang terkenal. Bila sebut Amru Abdul Wud, orang takut. Nama pun dengar sebut je, orang takut dah. Bila dia panggil macam tu, Sayyidina Ali nak bangkit. Nabi kata jangan. Amru bin Abdul Wud tu. Dia ulang lagi. Woi, siapa yang berani ni, mailah ke depan. Ali tak bangkit. Nabi kata, innahu Amru bin Abdul Wud. Itu Amr bin Abdul Wud, bukan orang lain, bukan calang-calang punya orang ni. Ali duduk. Kali ketiga dia panggil, Ali bangkit juga. Nabi kata, innahu Amr bin Abdul Wud. Itu Amr bin Abdul Wud. Kata Sayyidina Ali, ini Ali bin Abi Talib. Mana seolah-olah apa? Tak apa, biar aku pergi. Akhirnya Nabi pun izinkan Ali pergi. Cuma Nabi berdoa dan Nabi pesan, kata Sayyidina Ali ambil serban Nabi. Sayyidina Ali ambil dan dia tutup muka dia. Dia tutup ni dengan tujuan supaya orang tak kenal dia nak muda. Dan Amr Abdul Wud ni bukan boleh dicabar-cabar. Dia tengok orang muda dia tak mau dan dia tak mau perkenalkan dia, sebab Amr Abdul Wud ni kawan rapat kepada ayah dia. Jadi dia pergi. Lalu dia tanya, Amr Abdul Wud tanya, siapa hang? Siapa hang tutup muka hang siapa? Kata Sayyidina Ali, tak payah kenal pun tak apa. Aku tak akan perang dengan orang yang aku tak kenal. Aku tak akan perang, aku tak akan bunuh budak. Hang kena tunjuk hang siapa. Akhirnya Sayyidina Ali pun habaq, aku Ali bin Abi Talib. Anta Ali bin Abi Talib ibn Abdul Muttalib? Kamu Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib? Ya. Ayah hang kawan aku tak mau. Aku tak mau cari pasal dengan dia. Walaupun Abu Talib dah meninggal dah. Abu Talib dah mati dah. Aku tak mau cari pasal dengan dia. Tapi aku nak cari pasal dengan Ali kata. Tadi hang duk panggil sangat, tapi aku nak cari pasal dengan. Lalu Ali tawarkan kepada dia 3 benda. Ali kata, sebelum nak berlaku apa-apa, aku tawarkan 3 benda ni. Kalau hang terima, okey, kita tak payah jadi perang. Apa tawaran? Tawaran yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Kita settle. Amr Abdul Wud kata, tak ada pasal. Tak ada hari aku nak ucap 2 kalimah syahadah. Kalau aku nak ucap lama dah. Ni sampai umur 90 pun nak ucap, tak ada pasal. Tak payah. Apa tawaran kedua? Kata Ali bin Abi Talib, tak payah perang lah, kamu balik. Kamu balik ke Mekah sana. Itu tawaran yang kedua. Maknanya kita tak payah perang, balik. Selesai macam tu. Kata Amr bin Abdul Wud, kami mai jauh, takkan nak balik. Tak ada, aku tetap akan memerangi Muhammad. Maka kalau macam tu, kata Ali yang ketiga, biar aku perang dengan hang. Aku turun dari kuda, hang duduk atas kuda. Aku turun dari kuda, hang duduk atas kuda, hang jangan turun. Dan berlakulah pertempuran. Orang Islam duk tengok ni kata habis dah hari ni. Sayyidina Ali bila bertembung dengan Amr bin Abdul Wud, habis dah. Bukan tak percaya, bukan hilang keyakinan, tapi seorang nama besar pada waktu tu yang memang dikenali, dikatakan dalam sejarah, Amr bin Abdul Wud ni dia menyertai 100 perang sebelum tu. Dan semua perang orang takut dengan dia. Perang-perang Arab lah yang berlaku tu. Para sahabat kata habis dah Sayyidina Ali, tapi Nabi berdoa dan akhirnya dengar laungan takbir Allahu Akbar. Sayyidina Ali bawa datang ini kepala Amr Abdul Wud. Maknanya dia berjaya menumbangkan musuh hebat. Sayyidina Ali bukan calang-calang orang. Semua tokoh-tokoh musyrikin yang hebat tumbang di tangan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Itu perang Khandaq. Bila mai perang Khaybar. Perang yang berlaku tahun yang ke-7 Hijrah. Dah berlaku kepungan banyak hari dah. Tak berjaya untuk menembusi tembok orang-orang Yahudi. Nabi kata, esok aku akan berikan bendera ini kepada seorang yang kita sayang dia dan Allah sayang dia. Allah sayang dan dia sayang Allah. Orang sahabat-sahabat pakat duk tengok siapa dia dapat, siapa nak dapat. Adakah aku, pakat timbul persoalan. Besok pakat duk beratok di hadapan semua. Nabi tanya, di manakah Ali bin Abi Talib? Sahabat kata dia sakit mata. Panggil Sayyidina Ali. Maka Nabi panggil dan Nabi serahkan bendera. Dan dalam riwayat tersebut, Nabi ludah ke mata Sayyidina Ali serta Nabi berdoa, sembuh mata Sayyidina Ali menjadi seperti sedia kala. Dan Sayyidina Ali memimpin pasukan Islam untuk menembusi tembok Yahudi Khaybar dan berjaya dalam peperangan Khaybar. Jadi itu di antara perang-perang
yang Sayyidina Ali sertai, sehinggalah perang Tabuk. Nabi keluar dengan 30,000, Sayyidina Ali Nabi arahkan duduk di Madinah. Tapi Sayyidina Ali rasa tak sesuai ni, sebab dia semangat jihad, cari orang lain lah. Tapi jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, cari orang lain untuk jaga Madinah, biar aku pergi. Sebab waktu tu perang Tabuk, munafik tak keluar. Jadi Sayyidina Ali tak mau lagi orang adalah tuduhan-tuduhan yang mulut-mulut ni kata dia termasuklah munafik. Dia tak mau. Bila dia pergi mengadu kat Nabi, dia minta izin kat Nabi nak keluar juga, lantik orang lain untuk jaga Madinah. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata, duduklah di Madinah, jadilah engkau seperti Harun kepada Musa. Jadilah engkau seperti Harun kepada Nabi Musa. Kan Nabi Musa bila dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan umatnya kepada Nabi Harun. Jadi Nabi kata, jadilah engkau seperti Nabi Harun kepada Nabi Musa. Cuma tak ada Nabi selepas daripada aku. Jadi macam tu, bukan jadi Nabi, jadi macam tu, tanggungjawab macam tu. Maka Ali pun okeylah. Dia duduk terus di Madinah, menjaga keluarga Nabi dan juga menjaga orang-orang Madinah ketika berlakunya perang Tabuk. Jadi selepas itu ada 2-3 perang yang Nabi sertai, dan insya-Allah selepas daripada kisah-kisah zaman Nabi, kita akan tengok pula dalam bahagian yang kedua nanti bagaimana kehidupan Sayyidina Ali ketika zaman Khulafaur Rashidin, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, dan kemudiannya zaman dia jadi khalifah sekitar 6 tahun lebih. Dia jadi khalifah 6 tahun lebih. Dia jadi khalifah pada ketika berusia 58 tahun, dan dia wafat pada berusia 63 tahun. 5 tahun lah lebih kurang dia jadi khalifah pada umat Islam, Amirul Mukminin. Dan insya-Allah kisah-kisah itu akan kita tengok dalam pertemuan yang akan datang. Kita tengok macam mana orang duk tuduh kata Sayyidina Ali ni sangat berlaku pertelingkahan dengan Abu Bakar, berlaku ketidaksepakatan dengan Uthman. Betul tak? InsyaAllah kita akan tengok dalam pertemuan yang akan datang, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini sedikit memberikan pengajaran dan manfaat pada kita dalam usaha kita mendekati kisah hidup para sahabat Nabi SAW, dan kita sangat mengharapkan untuk kita dibangkitkan bersama dengan mereka. Para sahabat generasi terbaik sudah tentulah bersama dengan Nabi SAW, dan ini sebahagian daripada cara kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW dengan mengikuti kisah-kisah para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tersalah, tersilap, terkasar bahasa dan sebagainya, saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-puan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.